a jolt and then you'll die. Okey, Assalamualaikum dan hai. Pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita send karakter daripada Blink dan displaykan pada LCD display yang ada pada microcontroller and IoT trainer board. Okey, untuk sambungan saya akan sambungkan pin LCD dengan pin yang ada pada ESP32 shield menggunakan jumper wire. So, untuk sambungan saya akan sambungkan saja jumper wire ini pada pin LCD yang ada di sini. Dan sambungan untuk pin ground saya akan sambungkan saja pada ground pin 22. Dan untuk voltage saya akan sambungkan pada pin 5V pin 22. Dan untuk pin SDA saya akan sambungkan kepada pin signal 21. Dan untuk pin SCL saya akan sambungkan kepada pin signal 22. Okey, apabila saya dah sambungkan jumper wire, saya akan ambil kabel dan sambungkan kepada board ESP32. Okey, sekarang saya akan set up Blink web saya. Untuk saya set upkan Blink web saya akan pergi saja Google dan saya akan type saja blink.cloud. Okey, apabila saya dah masuk dalam Blink web saya akan pergi kepada bahagian template dan saya akan create satu template iaitu terminal. Dan untuk hardware yang saya akan gunakan hardware ESP32 dan connection type adalah Wi-Fi. Dan untuk description saya biarkan saja kosong. Kemudian saya akan tekan done. Dan pada bahagian info kita boleh lihat template name yang kita telah letakkan tadi, hardware yang kita telah pilih untuk kita gunakan dan juga connection type. Dan pada bahagian description, template ID, manufacturer, offline ignore period dan juga hotspot prefix kita biarkan sahaja. Dan di sini pada bahagian firmware configuration terdapat coding untuk kita copy dan letakkan di dalam coding terminal kita supaya kita boleh connectkan Blink kita dengan board ESP32 yang kita akan gunakan. So sekarang saya akan pergi kepada bahagian data stream dan saya akan create satu data stream baru dan saya akan pick virtual pin. Dan untuk nama data stream yang saya akan gunakan, saya akan letak saja terminal. Dan virtual pin yang saya akan gunakan adalah pin V0. Dan data type yang saya akan gunakan adalah data type string kerana saya akan send karakter kepada LCD. Okey, untuk default value saya akan biarkan saja dan kemudian saya akan klik pada bahagian advanced setting dan saya scroll ke bawah. Kemudian saya akan offkan show in service chart dan juga saya akan offkan show in report. Kemudian saya akan create. Okey, apabila saya dah create, di sini terdapat satu data stream baru untuk saya gunakan dalam terminal. Untuk bahagian web dashboard, saya tak akan letak widget kerana untuk letakkan widget terminal saya perlu upgrade Blink saya. Jadi di sini saya akan gunakan mobile dashboard pada Blink telefon bimbit. Kemudian saya akan save. Dan apabila saya save, saya telah create satu template untuk terminal. Kemudian saya akan pergi kepada bahagian search dan saya akan create new device. Dan saya akan pilih from template. Dan saya akan choose template yang saya telah buat iaitu terminal. Dan device name juga adalah terminal. Kemudian saya akan create. Dan sekarang saya telah ada device untuk terminal. Cuma saya tidak akan gunakan web dashboard kerana saya tidak upgrade web Blink saya. Jadi saya tidak boleh gunakan widget untuk terminal. Okey, kemudian saya akan pergi kepada bahagian Blink telefon bimbit. Okey, sekarang saya telah buka Blink pada telefon bimbit saya dan kita boleh lihat di sini terdapat device terminal di mana saya telah create device terminal ini di dalam Blink web. So untuk saya set up dashboard dalam
blink phone saya akan klik saja device terminal ni. Kemudian saya akan klik setup dashboard. Dan kemudian saya akan pergi kepada bahagian 3 lain ini untuk saya pilih widget terminal. Okey, saya akan klik widget terminal dan di sini akan keluar widget untuk terminal dan saya akan klik untuk saya pilih data stream. Tapi sebelum itu saya akan letak title terminal. Dan untuk bahagian data stream, saya akan pilih data stream terminal yang saya telah create juga dalam Blink web sebentar tadi. So saya akan klik. Dan untuk bahagian new line, saya akan biarkan saja no. Input line saya akan on dan auto scroll saya akan on. Untuk bahagian color, saya akan pilih color hitam. Dan untuk bahagian teks juga saya akan pilih color hitam. Kemudian saya akan back dan saya akan back lagi. Okey, di sini di dalam dashboard terminal saya telah create satu terminal yang untuk saya gunakan display karakter kepada LCD. So sebelum itu saya tak boleh gunakan lagi device ini kerana saya tidak masukkan lagi coding dalam board ESP32. Dan sekarang selepas ini saya akan masukkan coding dalam board ESP32 dan saya akan connectkan board ESP32 dengan Blink pada telefon bimbit saya. Okey, sekarang saya akan masukkan coding ke dalam board ESP32. Tapi sebelum itu, saya akan buka semula Blink web dan saya akan pergi kepada bahagian template dan saya akan cari template terminal. Okey, kemudian pada bahagian firmware configuration, saya akan copy coding yang telah diberikan dan saya akan pastekan coding ini ke dalam coding terminal. Okay, sekarang apabila saya dah copy, saya akan buka coding terminal dan saya akan pastekan kepada bahagian ini. Okay, apabila saya dah paste, saya akan uploadkan coding ini ke dalam board ESP32. Tapi sebelum itu, saya akan pergi kepada bahagian tools dan saya akan cek board yang saya gunakan adalah DIoT ESP32 DevKit version 1. Untuk upload speed, flash frekuensi dan core debug level saya akan biarkan sahaja. Dan pada bahagian port, saya akan menggunakan port COM6. Jika anda semua menggunakan port selain daripada COM6, pastikan port yang anda gunakan adalah betul. Jika tidak, coding tidak akan dapat diuploadkan ke dalam board ESP32. Okey, apabila saya dah cek kesemua perkara ini betul, barulah saya uploadkan coding ke dalam board ESP32. Dan di sini kita boleh lihat coding sedang dikompil. Dan sekarang saya akan tunggu untuk coding diuploadkan ke dalam board ESP32. Okey, apabila coding telah siap dikompil, di sini akan keluar uploading dan kita boleh lihat persen-persen coding itu sedang diuploadkan ke dalam board ESP32. Dan apabila telah mencapai 100%, pada bahagian ini akan keluar done uploading. Bermaksud setelah selesai uploadkan coding ke dalam board ESP32. Okey, sekarang saya telah uploadkan coding ke dalam board ESP32 dan sekarang saya akan connectkan Blink telefon bimbit saya dengan board ESP32. Untuk connectkan board ESP32 dengan Blink pada telefon bimbit saya akan pergi kepada serial monitor dan sekarang saya akan tekan button pada board ESP32 ini. Apabila saya dah tekan, sekarang saya akan pergi kepada Blink telefon bimbit dan saya akan pergi kepada device terminal ini. Kemudian saya akan pergi kepada bahagian 3 titik ini dan kita boleh lihat pada bahagian status was not online yet. So saya akan connectkan Blink telefon bimbit saya dengan board ESP32. So untuk connectkan, saya akan pergi lagi kepada 3 titik ini dan saya akan tekan reconfigure. Kemudian saya akan tekan OK dan saya akan tekan proceed. Kemudian saya akan tekan sahaja ready. Dan di sini akan keluar Wi-Fi Blink terminal 2FACB, bermaksud board ESP32 ini. So saya akan klik saja. Dan apabila connection successful, saya akan choose Wi-Fi yang saya akan gunakan. So di sini saya akan gunakan Wi-Fi Chest Solution dan saya akan masukkan password. Okey, apabila saya dah masukkan
password untuk Wi-Fi. Sekarang saya akan tunggu untuk device saya connect dengan board ESP32. Okey, apabila dah connected, di sini akan keluar terminal connected, bermaksud kita dah boleh guna widget terminal. So sekarang saya akan exit to app dan saya akan tekan saja pangkal di sini, dan sekarang saya dah boleh gunakan widget terminal ini, dan saya akan tulis apa-apa perkataan dan saya akan displaykan pada LCD yang ada di sini dan juga pada serial monitor. So sekarang saya akan cuba. Saya akan type hi dan saya akan send. Okey, kita boleh lihat pada terminal ini akan keluar hi, dan di sini LCD akan keluar juga hi, dan pada bahagian serial monitor juga akan keluar hi. So sekarang saya akan type lagi hello pula. Kemudian saya akan send, dan kita boleh lihat di sini akan keluar hello, dan pada LCD display perkataan hi tadi akan bertukar kepada hello, dan pada serial monitor di bawah ini akan keluar juga perkataan hello yang saya telah type tadi. So saya akan cuba sekali lagi. Saya akan type hello world. Kemudian saya akan send, dan kita boleh lihat pada LCD display akan display hello world yang saya telah type tadi, dan pada bahagian terminal ini akan keluar juga hello world, dan pada bahagian serial monitor akan keluar juga hello world di sini. Okey, itu saja.